Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, Dacha Wang Senghao. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Ken selaku pengacara majlis, saudara Fakrul Anwar Zukawi selaku Ketua Cabang Kuantan Parti Keadilan Rakyat, yang berhormat saudara Sim Chong Siang Timbalan Ketua Cabang dan Adun Tuntung, ahli-ahli majlis pimpinan pusat, saudara Rayan, saudara Azan, ahli majlis pimpinan wanita, saudara May, ahli-ahli majlis pimpinan negeri Parti Keadilan Rakyat, ahli-ahli jawatan kuasa cabang dan semua ahli-ahli kita di cabang Kuantan, di peringkat ranting dan akar umbi. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan tuan-tuan puan-puan pada malam ini. Selepas kita melalui 10 hari paling panjang dalam sejarah politik negara. 10 hari, ya. Kita bergelut, kita mempertahankan mandat yang diberikan oleh rakyat untuk kita menjadi kerajaan pada PRU yang lepas. Saya tahu tuan-tuan rasa marah, tapi saya rasa tenang. Saya tak ada rasa marah. Kerana apa saya rasa tenang? Kerana saya tahu bahawa saya boleh balik ke kawasan dengan perasaan dihormati, dan seluruh warga Kuantan berjumpa saya dan mengatakan, it's okay, stay strong, we are behind you. Berbanding dengan seorang lelaki kat sebelah tu, dekat dunia lagi, dia dah rasa panas faham api neraka. Belum balik kawasan lagi. Balik kawasan akan tunggu dengan telur belah. Dia tidak akan hidup senang di dunia ni lagi pun. Dia dulu kita tak bagi dia bertanding temelung. Kita bagi temelung pada amanah, kita tak ambil kursi temelung. Tahu kenapa? Sebab kita tahu dia tak akan menang temelung. Sebab kita tahu di temelung keluarga dia pun tolak dia. Dia kalah. Sebab itu dia kalah pada PRU 13. Jadi apabila dia masuk parti kita, kita promote dia. Kita beri dia peluang. Kita tak bagi dia bertanding di temelung sebab kita tahu dia tak akan menang. Kita tawarkan, bagi dia kerusi yang dia boleh menang dengan mudah. Kita bantu dia lagi. Kalau tak ada pacar, YBC menghantar, ya, dan kita bantu. Saya ingat Haji Nan bantu macam nak gila. Ya, siap dengan bendera, siap dengan macam-macam untuk bantu dia. Bagi dia menang. Tapi pada hari ini, dia hianat. Dia mungkin ada kuasa, dia mungkin ada jawatan. Tapi hinanya manusia ini bukan kerana dia tak ada jawatan. Hinanya manusia ini bukan kerana dia miskin. Hinanya manusia ini bukan kerana dia merempat. Kalau orang miskin, orang susah, orang tak ada harta, orang merempat, tidak bermaksud dia hina. Dia masih ada maruah. Dan di sisi Allah, kalau dia ada takwa dan dia ada iman, dia masih mulia di sisi Allah SWT. Tapi hinanya manusia ini apabila dia menjualkan segala prinsip dan maruah dia. Maka hinalah manusia. Sehingga anak, cucu, cicit dia nanti akan ingat bahawa dia adalah seorang pengkhianat yang menyebabkan jatuhnya satu kerajaan pemerintah yang mendapat mandat dalam pilihan raya yang sah. Tuan-tuan dan puan-puan, pegangan saya yang sentiasa saya pegang selama lebih 20 tahun di dalam perjuangan ini. Haji Fakrul cerita macam mana mulanya kami dipanggil balik ke Kuantan.
yang orang kata silih pulang ke gagang tahun 1999, 21 tahun lepas. Ya, ketika terpaksa ketika itu melawan dengan Tan Sri Khalil Yaakob. Dan pada mulanya Kak Ji memang patut bertanding di ulangan. Ketika itu Prof masih berkhidmat. Jadi bila Presiden tanya ketika itu, Kak Wan, Fauzan nak bertanding mana? Sebab Kak Ji memangku ketua wanita, timbalan ketua wanita, kemudian terus memangku ketua wanita. Apabila ketua wanita letak jawatan, sebaik saja bubar parlimen pada tahun 1999. Kebetulan ketua wanita pada hari itu, ketika itu ialah Allah Yarhamah Hajah Nial, ibu saudara kepada Syamsuddin. Bubar saja parlimen, beliau terus hilang, tak dapat dikesan dan tak dapat dihubungi. Ya, pada ketika itu Kak Ji timbalan ketua wanita pusat, terus memangku ketua wanita pusat dan terus menyusun gerak kerja untuk berhadapan dengan pilihan raya umum pada ketika itu. Pilihan raya umum yang ke-10, yang ke-11, 10 ke 11, 1999. Jadi ketika itu memang Kak Wan tanya, Fauzan nak bertanding mana? Ada kata bertanding ulangan lah. Sebabnya Prof Wah kami di ulangan dekat Kuala Lumpur dan sebagainya. Tapi ketika itu ada orang yang gila nak jadi calon di ulangan. Siang malam dia berkampung dekat depan pintu rumah Kak Wan ketika itu. Jadi saya lihat betapa susah dekat Kak Wan ketika itu. Jadi saya serah balik wasikah yang ada terima. Saya serah balik kepada Kak Wan sebagai Presiden dan kata Kak Wan bagilah kepada siapa-siapa yang nak bertanding. Saya tak sanggup tengok Presiden diperlakukan begini. Maka hari sebelum penambahan calon, kami semua dah tutup bilik gerakan. Cik Bakrul ingat, dia sebahagian daripada tim ulangan. Kita dah tutup bilik gerakan. Pada ketika itu kita dah start kempen. 2 minggu sebelum penambahan calon kami dah start kempen. Orang UMNO dah turunkan bendera, peluang kita menang di ulangan tinggi. Tapi kita serahkan watikah balik semula kepada Presiden dan kita tutup bilik gerakan pada hari itu. Dan pada pukul 3 petang menerima panggilan daripada HQ yang menanyakan bahawa orang Kuantan panggil Kak Ji. Orang Kuantan kata calon yang diberi oleh parti tak boleh lawan Tan Sri Khalil Yaakob. Jadi kita pun berbincang dan akhirnya kita buat keputusan untuk balik ke Kuantan dan bertanding di Kuantan dalam keadaan kami last minute. Ya, dan seperti yang Haji Fadlul katakan, kita sampai pada pukul 8 pagi. Pada ketika itu orang tak tahu siapa calonnya. Itu sejarah Kak Ji balik ke Kuantan dan orang kata bertapak semula di Kuantan. Itu cerita lama. Tapi apa yang Kak Ji nak cakap ialah pegangan, ya. Satu hadis yang semua orang tahu yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala yang kita buat itu berpandukan kepada niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Apa maksudnya? Sesungguhnya segala yang kita buat itu berpandukan kepada niat. Kalau niat kita berhijrah, Nabi kata, kalau niat berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu kerana Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita niat berhijrah kerana dunia atau untuk wanita yang ingin dikahwini ataupun kepentingan lain-lain, maka itulah yang kita akan dapat. Hadis ini amat jelas memberitahu kepada kita, ya, apa yang kita lakukan itu semua berpandukan kepada niat. Kita boleh cakap apalah kepada dunia, tapi akhirnya rakyat akan melihat kepada tingkah laku kita. Ya, sebab niat itulah yang akan menentukan apa yang kita dapat. Jadi pegangan inilah
harus dipegang di awal, di tengah, dalam keadaan macam mana pun, dan mengingatkan diri kita kenapa kita masuk ke dalam parti. Sebab lepas kita jadi kerajaan, memang ramai orang masuk parti. Berduyung-duyung. Mungkin ada yang bersama dengan kita kerana inginkan bersama-sama berjuang, tapi tidak juga kurang yang bersama-sama dengan kita yang inginkan projek. Dan pada hari ini kita lihat mereka-mereka inilah yang bersama-sama dengan gerombolan-gerombolan yang mahu keluar daripada parti. Mereka-mereka inilah yang orang kata pina biji mata ataupun kelabu biji mata apabila ditawarkan projek. Projek ni bukannya besar-besar sangat pun. Kecil je. Kadang-kadang ada projek untuk road care. Ya, ataupun projek untuk bagi AP, untuk lesen, security dan sebagainya. Kak tahu, ini semua berlaku. Tapi inilah yang sedang berlaku di akar ubi. Bukan saja di Kuantan, bukan saja di Johor Bahru. Ya, di seluruh negara. Malah gerakan untuk mengkhianati ini sudah pun berlaku agak lama. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita lihat kepada ucapan beliau sewaktu Kongres bercakap berkenaan dengan Sikitol dan Mandalia. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden kita, mengatakan bahawa beliau tahu usaha ini sudah pun berjalan. Sebab itu beliau menyebut tentang Sikitol. Beliau menyebut tentang Sikitol, panas telinga, keluar daripada Kongres, tak tahan nak dengar. Tapi itulah sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dah tahu bahawa gerakan ini sudah berjalan. Dan pada ketika itu mereka beri alasan macam-macam. Mereka kata kami taat timbalan Presiden, tapi kami taat Presiden juga. Masalahnya apabila dia taat timbalan Presiden dan taat kepada Presiden, tapi apabila berlaku pertumbungan antara Presiden dan timbalan Presiden, mereka membelahi timbalan Presiden. Itu silap. It's okay, tak apa nak taat kepada timbalan Presiden, tapi bila bertembung dengan Presiden, mereka tidak tahu ke mana ketaatan mereka. Mereka pergi kepada menyokong timbalan Presiden. Di situ kita tahu bahawa ada gerakan besar-besaran, ya, untuk melakukan sesuatu, untuk berlaku pengkhianatan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dah tahu. Beliau menceritakan, ini baru cerita ya, 3 bulan lepas Zahid Hamidi berjumpa dengan beliau. Zahid Hamidi menawarkan beliau jawatan Perdana Menteri dengan syarat UMNO akan beri sokongan kepada beliau, dengan syarat segala kesalahan-kesalahan, kes-kes. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, Zahid, you are my friend. Zahid, you are my family friend. Tapi Datuk Seri Anwar kata, due process lah. Due process. Takkan kita nak beri pula, ya? Takkanlah kita nak halalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Takkan kita nak tutup file, kita tak boleh. Sebab itu UMNO tak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu saya nak bagi tahu pada hari ini. Jadi usaha ni dah berjalan. Kenapa langkah syaratan berlaku? Ini nak cerita. Kenapa langkah syaratan berlaku? Pada 21 hari bulan Februari ada mesyuarat PH. Mesyuarat PH itu harusnya menentukan bila tarikh peralihan kuasa kepada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Dalam mesyuarat tersebut memang berlaku ketegangan. Ya, memang berlaku ketegangan. Di akhirnya keputusan dibuat bahawa tarikh peralihan itu tidak disebut tapi diserahkan kepada Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim sendiri. Okey. Apabila perkara itu berlaku, Sikitol keluar daripada mesyuarat dengan keadaan marah dan memanggil rakan-rakan sekutu di Sheraton malam itu. Dan esoknya, setiap daripada parti-parti, ketua-ketua parti ini, kalau kita tengok 22 hari bulan, UMNO pergi istana, PAS pergi istana, ya,
bersatu pergi UMNO PAS pergi istana kerana menghadap Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sepatutnya tidak bertemu dengan mereka kerana dalam jadual beliau main golf. Tetapi apa yang dibuat oleh Si Kitul Azmin memberitahu kepada istana bahawa mereka nak berjumpa, dan Tuanku balik daripada main golf dan bertemu bersetuju untuk bertemu dengan ketua-ketua parti ini. Tapi ketua-ketua parti pula diberitahu bahawa mereka harus ke istana kerana Tun telah bersetuju untuk membentuk kerajaan baru tanpa DAP. Okey? Ini yang diceritakan kepada ketua-ketua parti. Jadi apabila ketua parti menghadap dengan tuanku dan kemudian mereka tahu bahawa sebenarnya bukan arahan daripada Tun. Okey? Bukan arahan daripada Tun. Maka sebab itu kalau you tengok pada 23 hari bulan PAS dengan UMNO keluar kenyataan bahawa mereka tak setuju dengan kerajaan yang nak dibentuk ini. Mereka kata mereka lebih rela untuk ubah parlimen. Jadi kita tengok perjalanan tu, orang di luar tak tahu apa yang berlaku, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Kami pula yang menerima banyak maklumat ini, kejap jumpa, kejap masuk kandang, kejap keluar kandang, kejap masuk kandang. Sebab kita kena kumpulkan ahli parlimen kita. Kejap sign SG yang ni, kejap sign SG yang ni, kejap sign SG yang ni. Tapi kalau kita tengok balik, apa yang berlaku pada 23 itu yang berlaku. Maksudnya mereka dapat tahu bukan arahan Tun, tapi sebenarnya Azmin yang merancang untuk mereka berjumpa dengan Agong untuk menyatakan sokongan untuk membentuk kerajaan tanpa dia. Jadi apabila mereka tahu pada hari Ahad malam itu, mereka sepatutnya semua berkumpul di Sheraton, dan disitulah mereka nak meraihkan, mereka nak meraihkan pembentukan kerajaan baru, tanpa DAP. Tapi apa yang berlaku pada malam itu, Tun tak hadir. Dan kalau you perhatikan pada hari Ahad malam itu, mereka balik seorang demi seorang. Di sini dah signal, apabila Tun kata dia tak setuju pembentukan kerajaan yang tidak sah ini dengan UMNO. Tun secara jelas menyatakan bahawa beliau tidak akan bersekongkol dengan UMNO. Okey? Kerana kerajaan yang nak dibentuk itu ada UMNO di dalamnya. Kerana Tun kata kita jatuhkan kerajaan korup, kleptokrasi dalam pilihan raya yang ke-14, takkan kita nak bentuk balik kerajaan dengan orang-orang yang korupsi, rasuah, di sana guna kuasa, rompak duit rakyat, kerajaan kleptokrat ni. Maka Tun tidak hadir pada malam itu. Ketika itu, kita juga dapat, jadi malam itu kita berkumpul, kita dapat panggilan daripada Syed Saddiq. Syed Saddiq kata, tolong datang jumpa Tun. Tolong datang jumpa Tun. Something's not right. Jadi kita buat keputusan untuk Isnin pagi itu pergi berjumpa dengan Tun. Isnin pagi itu 24 hari bulan, Datuk Seri Anwar Wan Azizah pergi berjumpa dengan Tun seperti yang dicadangkan oleh Syed Saddiq, sebab dia dah tahu perkara ni, kita tak tahu lagi Dan ketika itu semua orang belum tahu, Tun dah bagi tahu kepada kawan Tun letak jawatan. Kenapa dia letak jawatan? Sebab dia kecewa sangat bahawa Presiden Bersatu Muhyiddin nak bentuk kerajaan dengan UMNO, kerajaan kleptokrat. Ketika itu Tun kecewa sangat-sangat sehingga dia letak jawatan. Ke pagi itu kawan dah tahu Tun dah letak jawatan. Kami belum tahu. Jadi Datuk Seri Anwar ketika itu masih lagi bersangka baik kita boleh selamatkan kerajaan.
kita ada mesyuarat yang lebih khas pada hari Isnin, dan kita assess the situation, dan kita Tun yakin dia dapat ramai daripada ahli-ahli bersatu. Dia yakin ketika itu, ya. Tapi Tun juga kecewa akhirnya kerana dia juga dikhianati. Akhirnya Tun tinggal hanya 5 yang dia anggap sebagai anak Menteri Besar Perak. Dia anggap lebih daripada anak. Rapatnya sanggup khianati dia. Rina sanggup khianati dia. Dia tak sangka sampai macam tu mereka sanggup khianati dia untuk dapatkan kuasa. Jadi itu berlaku pada hari Isnin. Dan apabila pengumuman berkenaan dengan peletakan jawatan Perdana Menteri itu, maka Tun pergi ke istana petang itu untuk menyerahkan surat peletakan jawatan dan dilantik sebagai Perdana Menteri interim. Tun ketika itu, dia punya fikiran bahawa dia tak nak kerajaan bersama dengan UMNO, dan dia pula rasa bahawa PHD dah hancur dan tak cukup numbers. Jadi ketika itu dia merancang unity government. Okey. Kami pula tak setuju unity government. Jadi ada dua. Kalau you ingat hari Selasa pagi tu, hari Selasa dalam 25 hari bulan tu, isunya ialah unity government, dan isunya ialah sama ada unity government or backdoor government or PH government. Pada ketika itu PH government masih boleh diselamatkan. Tapi pada pandangan kami, Tun dah give up. Tun nak buat unity government. Okey? Malam itu kita panggil Tun lagi sekali. PH meeting, PH masa boleh kata tiap-tiap malam. Ya? Panggil Tun sekali lagi, Tun kata dia dah letak jawatan, dia tak nak attend. Dia nak proceed unity government. Okay, untuk selamatkan negara. Kerana UMNO memang dia tak nak. Dia cakap terang, dia tak nak. Okey? Dia tak boleh bersama dengan satu kerajaan kleptokrat. Jadi kita punya choice unity government or PH government. Kita nak selamatkan PH government, kita panggil Tun balik. Tun dah merajuk, marah, kecil hati dan sedih sangat-sangat dengan pengkhianatan dalam bersatu. Kita juga sedih dengan pengkhianatan dalam keadilan. Pada ketika itu kita tak tahu 9 ke 10 ke 11, tapi paling maksimum kita tahu 11 ahli parlimen. Kita juga berusaha untuk mengepung 39 ahli parlimen yang kita boleh pegang, yang taat kepada parti. Jadi kita pun kena jaga, sebab saya tahu tuan-tuan 1999 saya ditawarkan 5 juta untuk lompat. 1999. Tapi saya jawab ketika itu, lawan, tetap lawan. Itu 1999. Bayangkan pada hari ini, it's not 5 million. Dia lagi besar. Dia punya state, sebab kita bercakap tentang kerajaan. So kita pun susah payah mengumpulkan ahli parlimen kita. 3 kali kumpul. 3 kali kumpul. Kali pertama kumpul, okey balik. Besoknya panggil balik. Lepas tu boleh balik. Lepas tu kumpul lagi. Ya, tapi Datuk Seri kata, alhamdulillah 39 ini memang tak kalau sama. Jadi pada ketika hari Selasa tu kita berhadapan dengan disunity government. Tun tak nak kleptokrat, tak nak UMNO, tak nak merajuk dengan pengkhianatan Muhyiddin dan lain-lain. Kita tak rajuk, kita cuba consolidate. PH panggil, Tun tak nak. Merajuk, marah, kecewa. Bayanglah orang tua, dia bina parti bersatu, kemudian dikhianati begitu. Jadi pada hari Rabu, kita nak pergi ke istana. Hari Selasa malam, kita gagal berjumpa dengan Tun. Dan Tun terus bercakap tentang unity government. Maka kami tak ada pilihan untuk meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Maka kami semua tanda tangani SD Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku
Parti Perdana Negeri dan kita dapat 92 undi. Maka pada hari Selasa dan hari Rabu, bila semua parti-parti ahli-ahli parlimen pergi ke istana, dia tidak ada nama Mohyuddin. Dia tak ada nama Mohyuddin. Tun dapat 60 lebih undi, Datuk Seri Anwar dapat 92 undi, dan selebihnya bubar parlimen. PAS dan UMNO pergi untuk bubar parlimen, mencadangkan untuk bubar parlimen. Datuk Seri Anwar sebenarnya mendapat lebih daripada 92 kerana kami dapat maklumat bahawa ada ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang juga menyokong beliau dan jumlahnya ialah 100 lebih total. Tetapi apa yang berlaku ialah tak cukup 112. Kita punya option pada ketika itu ialah untuk bentuk minority government. Minority government, dan dengan itu, dengan harapannya bahawa kita akan dapat sokongan. Tetapi malangnya, ada puak-puak yang cuba mempengaruhi keputusan-keputusan dengan menggunakan isu perkauman. Kerana 900 itu, separuh, kurang daripada separuh ialah Melayu. Jadi ada pihak-pihak yang menggunakan isu perkauman. We were the majority, tapi tak sampai 112. Sehinggalah Yang Maha Mulia Tuanku Agong mengatakan bahawa beliau tak jumpa seseorang calon yang dapat majoriti. Itu situationnya. Kita tidak boleh disalahkan. Kerana kalau kita tak letak nama Tun ketika itu, kita tak boleh salahkan. Kerana ketika itu kita cuba memanggil Tun. Ya, tapi ketika itu Tun terlalu kecewa. Ya, terlalu kecewa dengan apa yang berlaku di dalam parti beliau. Okey. Kemudian berlaku sekali lagi apabila Agong kata tak cukup, tak ada sesiapa yang dapat majoriti, maka diminta pula ketua-ketua parti untuk mengadap. Pagi itu UMNO masuk, PAS masuk, Bersatu masuk, ya. Dan Datuk Seri Anwar juga masuk, DAP masuk, ya. Amanah juga masuk. And to be honest, Datuk Seri Anwar masih dapat majoriti. Tapi ketika itu tak ada SD, tak ada Akuan Bersumpah. Datuk Seri Anwar masih pegang blok yang paling besar. Tapi tak cukup 112. Datuk Seri Anwar balik, solat Jumaat. Tapi kami tak berhenti bekerja. Sehinggalah, ini sebelum hari-hari, saya nak cuba ingat, hari Khamis ke hari Jumaat. Tapi Khamis, okey, yang saya ingat, bila kita kira tak dapat tu, kita jumpa balik dalam PH dan besarnya jiwa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata kita kembalikan kepada Tun, kita pujuk Tun. Kalau untuk selamatkan negara, sebab kita deadlock. Kita tak boleh lebih daripada 100, 107, tak boleh lebih. Kita perlukan blok daripada Bersatu yang boleh menyokong Tun. Jadi malam tu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kita kembalikan. Kita panggil Tun balik, kita pujuk dia. Ya, seluruh kaunsil majlis pimpinan tu demi selamatkan negara, kita tak boleh bagi juga kepada kerajaan kleptokrat. Kita tak boleh bagi pengkhianat ini. Mereka akan terus merompak negara. Mereka akan terus batalkan kes-kes mahkamah. Kenapa mereka begitu cepat nak buat ni? Ialah kerana kes mahkamah 1MDB akan berakhir dalam masa terdekat. Maka mereka under pressure, ya, nak siapkan juga jadi kerajaan. Jadi Datuk Seri Anwar dengan besar jiwanya kata kita panggil balik Tun, kita pujuk balik Tun. Dan malam itu kita pujuk balik Tun. Kita pujuk balik Tun dan Tun bersetuju.
Akan tetapi masa kita pergi ke istana tu masih belum cukup 112. Masih belum cukup. Ya, kita pukul 2 pagi paling menyentuh jiwa. Pukul 2 pagi. Syekh Yusuf Qaradawi telefon Datuk Seri Anwar. Baca doa dekat dalam telefon. Datuk Seri Anwar pasang loudspeaker. Syekh Yusuf Qaradawi baca doa. Menangis dalam telefon, doakan Datuk Seri Anwar, doakan negara, doakan rakyat Malaysia. Saat-saat yang begitu kita ingat pengorbanan Datuk Seri Anwar ketika itu demi selamatkan negara, kita pujuk pada itu. Tapi masa kita pergi istana pagi itu memang tak cukup. Dan Datuk Seri Anwar tak tipu. Dia tak tipu. Tapi belah sana tipu. Dia kata kita cukup. Sebab dia tak ada SD. Dia cakap ya UMNO, campur PAS, campur bersatu, combine, majority. Itu je. Sedangkan bersatu tu 36. Pada ketika itu lebih daripada dalam 8 bersama dengan TUN. Ini lepas pada Datuk Seri Anwar balik daripada istana, jumpa dengan Agong, kita tak cukup numbers. Kami tak henti kerja. Kami telefon sana, telefon sini. Kami tak ada apa nak tawarkan. Kita cuma hanya rayu demi anak cucu, demi masa depan negara. Please do the right thing. Kita cakap kepada ahli-ahli parlimen bebas. Kita cakap pada ahli-ahli parlimen di Sabah, di Sarawak. Please do the right thing. Demi masa depan negara. Jangan bagi kleptokrat. Dia yang merompak negara ni jadi kerajaan. Satu. Itu sangat paling detail. Sehingga 4:10 petang hari Jumaat, we had 113 SDs dalam tangan. Kak Haji boleh cakap, sebab I pegang SD tu. Kita yang buat SD. So, orang kata how do you know for sure? I know for sure. Sebab I was in that room. Okay? Dan ada lagi 2-3 yang nak masuk. It was reaching 150. We had numbers 4-10 Kak Haji dah. Sejak jadi kerajaan sibuk, bukan sombong, sibuk sangat tak sempat nak post dalam FB pun. But on that day, 4:10 petang, I posted. And I cakap, we reach numbers. Last volunteer ke? Dia macam ni lah. Dia macam ni. Baru Pian pusing balik. Jonathan Yassin tak sign SD sampai last. Sri Aman pusing balik. Richard Rayat pun kejap sini, kejap sana. Lepas tu Kitingan kejap sini. Malam ni jumpa Tun, besok jumpa Mohyuddin. Itu memang lompat banyak kali lah kan. But as at pukul 10 petang hari Jumaat, we had at least 130 SDs dalam tangan. Sokong Tun untuk bentuk balik kerajaan PH. Tapi lepas tu I pun balik bilik. Aku penat lah nak rehat. Lepas I post tu, balik bilik, keluar kenyataan daripada istana, angkat Mohyuddin. Tapi sebenarnya Mohyuddin tipu. Dia tak ada numbers. We have proof. Okay, and I can safely say we have proof. Jadi itulah. Lepas pada tu, kita lihat Mohyuddin diangkat sumpah dan sebagainya. Kita semua ada. Kita berkumpul di Rijal yang sebuah hari pada hari Ahad tu. Memang kita ada. Walaupun last minute ada goyang-goyang, kita still kekal. Yang kita kekal. Kita berjaya mengawal dan menjaga keselamatan ke semua ahli parlimen kita. Ahli parlimen kita memang kita boleh percaya sebabnya kita bagi dia balik. Kita bagi dia pegang phone, belah sana phone langsung tak boleh pegang. Takut. Sebab ialah bukan ketaatan sebenar. Kan? Ini ketaatan kepada perjuangan. Dan memang tak boleh dijual beli. Dan daripada saat 1 hari bulan sampai hari ini, I can tell you, mereka belah sana tak henti-henti. Ya, menawarkan macam-macam. Pagi tadi, I dapat mesej, YB, saya ditawarkan kepada menteri. Lepas tu I cakap, apa jawapan you? Kami block phone je, kami switch off.
Ini orang yang taat dengan perjuangan YB. Dia ditawarkan ini, saya ditawarkan ini, tapi dia kata okay, keep strong, keep safe, jaga diri, jaga keselamatan, jaga prinsip perjuangan, jangan hianati perjuangan. Dan hari ini I tell you, we are intact, insya-Allah. Cuma kehadapan itu history lah, ya. So that you all tahu apa yang sebenarnya. Ini bukan mainan. Bila I kata we have numbers, ia bukan mainan. Tapi bila Datuk Seri Anwar pergi istana, bila kita tukar SD sekali lagi, bawa tone memang tak cukup pagi tu. Tapi we had after that, kita rayu. Kita tak ada apa nak tawarkan. Kita tak tawarkan jawatan, tak tawarkan duit, tak tahu. Kita cuba bagi touch dia punya gamil, dia punya conscience. Kita beritahu please do the right thing. Takkan you sanggup, ya, nak beri kerajaan kleptokrat dinaikkan. Okey, kehadapan ini apa saja boleh berlaku. Kerajaan yang daripada pintu belakang ialah kerajaan yang tidak stabil. Pada hari ini saham jatuh melumpuh. Seluruh dunia memandang hina kepada Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia dalam keadaan ketakutan. Apa yang akan berlaku, belum apa-apa lagi dah nak didakwa orang-orang yang berhimpun di Sogo, ya. Amiga yang kena panggil, Fadiah yang kena tahan, macam-macam. Ya, kita dah balik kepada police state macam dulu. Ya, hati-hati kalau ada SB dalam ni pun nanti dia akan sampai juga ke sebelah sana. Tapi apa yang saya cakap ni saya tak takut dan ini semua fakta. Ya. Jadi kita akan berhadapan dengan keadaan macam ni. Bagaimana pula dengan kes 1MDB? Adakah akan diteruskan? Macam mana pula dengan kes-kes Zahid Hamidi? Adakah akan diteruskan? Bagaimana pula dengan Jolo? Bagaimana pula dengan pembunuh Altan Tuyang? Ini semua soalan-soalan yang kita tak tahu apa yang akan berlaku, ya, ke hadapan kita. Maksudnya Malaysia bukan ke depan. Kita dalam masa 20 bulan ini cuba membawa balik rule of law, cuba membawa balik harmoni antara kaum, cuba membawa balik membersihkan negara daripada korupsi, cuba membawa balik, ya, perpaduan dan keselamatan dalam negara, cuba membawa balik rasa hormat rakyat Malaysia itu di mata dunia. But sekelip mata mereka rosakkan dan hancurkan itu semua. Semata-mata kerana ada orang takut kes akan diputuskan di mahkamah. Kehadapan Parlimen 18 Mei. Lambat lagi. Tapi apa yang akan berlaku antara sekarang dan 18 Mei? Apa yang akan berlaku ialah akan berlaku sekali lagi keadaan di mana ahli-ahli Parlimen yang kecewa tak dapat jawatan menteri, Perdana Menteri. Mereka akan datang balik. Sekarang pada hari ini ada 20 ahli Parlimen yang dah menelpon nak datang balik. Ini tak dia apabila neraca, ya, dia punya kompas moral itu pecah, rosak. Ya, moral kompas, tahu tak? Ni kompas, orang kompas tengok kiblat, ni kompas tengok moral. Ya, integrity. Apa yang hak, apa yang batil, apa yang betul, apa yang salah, kompas tu pecah. Sebab itu dia tak tahu yang mana betul, mana salah. Ya, lepas tu orang tawar jawatan, goyang sikit, pergi belah sana. Ya, Edin, Kuala Pilah, sepatutnya bersama dengan Tun. Last minute, tak sampai Aslam hari. Tapi Mazli, dia duduk, dia taat kepada Presiden. Dia duduk sekali dengan Amu. Dan dia kata, takkan aku nak bentuk kerajaan macam ni. Dan dia balik semula kepada Tun dan berikan ketaatan kepada Tun. Maksudnya moral kompas dia tak rosak lah tu. Moral kompas tak rosak. Moral kompas rosak ni yang tak tahu ke mana dia gelong je kan. Tak tahu nak tunjuk ke mana. Jadi Alhamdulillah bersama dengan Tun pada hari ini ialah Tun dan Nefris, Amiruddin, Mazli, Syed Saddiq. 5 ni aja. Bersama dengan Tun juga 9 warisan. Bersama dengan Tun juga APCO. Bersama dengan Tun juga dan kita lah, ya, ialah
bebas beberapa orang, dan juga solid Pakatan Harapan 92 orang. Tunggulah, mereka ada masalah. Mereka ada masalah nak latih timbalan Perdana Menteri pun. Ya? What do you expect? What do you expect? Kan? Ini kerajaan pintu belakang. Mereka tak layak pun, tak ada mandat kerajaan rakyat pun nak jadi kerajaan. Bergaduh lah. Mereka di situ berkumpul atas satu matlamat, iaitu tamak haloba khianat mereka. Jadi pengkhianat jumpa pengkhianat, semua ada pisau dekat belakang, nak ready dia nak tikam masing-masing. Kan? Tak ada prinsip perjuangan yang jelas. Jadi nak lantik. Hari yang pertama Zahid Hamidi dah tipu dah. Dia nak pergi jumpa bincang kabinet, tak pergi mahkamah. Kita tengoklah tu semua, ya. Jadi pada hari ini, kita dalam keadaan sekarang ini, yang paling penting ialah kita consolidate parti. Parti kena keluar daripada krisis ini dengan keadaan lebih kuat, dengan keadaan lebih bersih, dengan keadaan lebih jelas berkenaan dengan arah dan hala tuju perjuangan. Pada hari ini, kalau ada orang yang ada kepentingan diri, kalau ada orang yang ada kepentingan projek, kita boleh kata, pergilah. Kita tak kisah pun. Betul atau tidak? Pergilah. Ya, pergilah. Kalau nak projek, kita ini bukan tempat. Ya, kalau nak kekayaan diri, ini bukan tempatnya. Ya, bye-bye. Tapi tak naklah bye-bye. Parti ini akan terus kekal dalam keadaan kita pembangkang ke, kita kerajaan kita. Kita jadi pembangkang berapa lama? 20 tahun. Tak ada hal lah. Tak ada hal. Kita akan terus lawan petang. Lawan sampai reformasi. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Sementara ini apa-apa saja boleh berlaku. Kita boleh gagalkan mereka pada hari pertama sidang Dewan. Besar kemungkinan parlimen boleh dibubarkan. Ataupun worst case scenario, kita akan berhadapan dengan PRU juga. Pada ketika itu, kita akan kembalikan mandat rakyat. Tapi daripada hari ini, sama-sama kita mantapkan parti. Boleh atau tidak? Kita tambah ahli, kita tambah ranting, ya, dan kita pastikan kita bersedia untuk hadapi pilihan raya walaupun secara parlimen dibubar secara tertempat. Boleh atau tidak? Yang penting buang kartel. Okey. Tapi cerita pasal kartel ni, cerita pasal kartel, sebenarnya kesian dekat kartel. Sebab apa? Mereka juga dikhianati. Ada juga. Pada lah. Tapi kesiannya mereka, sebab mereka tak sangka Azmin, Zuraida sanggup buat mereka sampai jatuh 3 negeri. Teruk tak teruk khianat. Bukan sahaja jatuh kerajaan, tapi mereka terus jadi kerajaan. Mereka terus dapat jawatan, tapi negeri jatuh. Melaka jatuh, Johor jatuh, Perak jatuh. Kedah nasib baik tak jatuh. Ya, Kedah nasib baik tak jatuh sebab Muhriz cepat-cepat berunding dengan kita. Jadi dia daripada awal lagi dia dah PH plus di Kedah, sebab tu dia stabil. Tapi di Perak, Menteri Besar yang seorang saja ahli bersatu yang menang dengan 30 undi, tinggalkan. Boleh je dia nak runding dengan kita, tapi dia tinggalkan. Dia tinggalkan kerajaan Perak, dia tinggalkan Tun semata-mata dengan jawatan nak jadi menteri. Tengoklah besok tak dapat jadi menteri tapi jadi lopong. Inilah dia. Ya, Melaka, Johor. Tapi alhamdulillah kerajaan kita di bawah keadilan Negeri Sembilan, Selangor, DAP di Penang 3 dan satu lagi di Kedah masih selamat. Alhamdulillah. Faham? Kalau kita tengok sebelum ini, apabila Azmin bagi projek
kepada ahli-ahli Parlimen UMNO. Apabila Zuraidah bagi projek pada ahli-ahli Parlimen UMNO, kita dah rasa dikhianati dah. Kita lawan UMNO susah payah, dia bagi projek dekat UMNO, ya, untuk lawan kita. Pada ketika itu kita tahu bahawa pengkhianatan itu sudah berlaku. Dan pada hari ini yang jelas, tambah jelas, ya, kita syukur kerana parti kita dibersihkan. Kita syukur kerana Allah kekalkan kita sahabat di atas perjuangan ini. Dan semoga kita sentiasa mengingatkan diri kita, niat kita masuk parti di awal, di tengah dan di akhir. Semoga Allah SWT, ya, bersama kita. May God bless all of you, ya, and keep us steadfast in this path, ya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.